Apa yang berkaitan dengan sembahyang tu semuanya ke ibadat. Kita butuh aurat, kita mengambil wuduk, kita susah payah berjalan. Macam tuan-tuan pergi sini masjid penjalan kaki susah payah, kadang kaki bisa, kaki gaut, lutut longgar, macam-macam. Semua ke ibadat. Kalau sekarang ni kalau nak sembahyang cakap susah, nak ambil sembahyang banyak lagi bila ayah aku kan dari sangat. Spray tu ada macam pergi haji kau terbang kan. Sembuh je, apa susah? Engkau tak ada tu dia. Payah nak ambil sembahyang kata dia, bagi dia spray tu ada tuan. Masuk air, sembuh. Senang tangan, rata ke je. Senang ke Allah. Engkau tak ada. Jaga engkau hari kiamat nanti. Dibidas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ada modal kita nak beribadat? Tak banyak. Sedekah. Tak dapat dengan duit. Manis muka orang, manis muka orang, elok percakapan orang, tolong orang dan tenaga, mudah. Tak dapat belanja sedekah banyak, adik dan hati. Kalau apa duit banyak, nak aku sedekah tu. Kalau apa duit banyak, nak aku pergi haji. Ada niat itu okey lah. Dapat pahala niat jadilah, walaupun tak dapat lakukan. Berapa umur yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita? Sama ada mati cepat, mati lambat. Kalau mati kecil, selamatlah sebelum balik. Tidak ada sanksi hukum. Kalau sekejap pun hidup yang dikira ibadat pun, kalau sekejap tu, kalau Allah nilaikan begitu besar sekali berdasarkan iman, memang balasan dia cukup besar. Kita lihat Ashabul Kahfi, yang ke waktu hidup mereka sedikit saja, banyak dalam gua tidur, tetapi lari daripada Raja Dikanos yang zalim. Berapa banyaklah ibadat yang mereka lakukan, yang banyak tidur dalam gua je. Tukang sikap Fir'aun, yang perempuan tu, orang kata nama dia Masitah. Nama dia bukan Masitah. Masitah tu bahasa Arab. Masitah tu maknanya tukang sikat perempuan. Nama dia dalam sejarah tak ada disebut nama dia. Susah, tak ada. Saya cari pun tak ada dalam sejarah. Dirahsiakan, tak disebut pun. Masitah tu nak bahasa Arab, bahasa Melayu dia tukang sikat perempuan. Macam kita tukang sapu, tukang cat, tukang bola paip, ni tukang sikat. Berapa lama tukang sikat Fir'aun tu hidup? Mati semua anak dalam kawah panas. Sebentar saja, sekejap saja. Tetapi Allah nilaikan iman, kekuatan iman mereka sedikit yang gitu ini, sampai balasan dia syurga Allah. Begitu juga Ashabul Kahfi, yang ke waktu hidup sedikit saja. Asyah, isteri Fir'aun, berdepan dengan Fir'aun, sedikit saja yang kehidup dia, tetapi balasan Allah hebat. Begitu juga semasa waktu perang Khalid Al-Walid melawan Tatar Kafir, ketika rehat tu, jalanlah orang kafir tu, ketua tu namanya George, tengok gini Khalid Al-Walid beri tazkirah, mudahnya George tu masuk Islam. Bila lepas rehat perang balik, George sudah masuk Islam, dia ajar sembahyang apa oleh Khalid secara ringkas. Lepas tu perang menyebelahi pihak Islam, melawan pula orang-orang dia tu balik. Mati George. Kalau ikutkan jangka waktu George tu, dia pergi dekat Khalid Al-Walid tu sedikit aja, dia ajar masuk Islam, ajar semayang ni, semayang perang balik. Sikit saja waktu hidup dia. Tetapi balasan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat sedikit saja, Allah begitu besar balasan dia. Apa
apatah lagi kalau kita bandingkan dengan kita ni yang Allah bagi hidup lama, hidup sampai 80 tahun, 70 tahun, baik umur Nabi 63 tahun. Banyak ibadat. Kalau banyak ibadat tu mana banyaklah yang boleh Allah nilai. Kalau Allah nak nilai, sepatutnya gitulah harapan kita. Kadang-kadang amalan yang sedikit itu Allah redha, dibalas dengan syurga yang luas. Sedikit saja. Orang tak padan dengan amalan yang sikit, tapi belum dibalas dengan syurga yang luas tu. Tapi manusia tak anggap. Itulah saya katakan tadi tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang hidup sedikit saja, tetapi hidup dia itu bermanfaat dengan ibadat walaupun sedikit. Allah nilaikan beri balasan syurga pada sedikit saja waktu hidup dia. Kerana berubah sekejap saja. Daripada orang kafir, sekejap dia masuk Islam, mati, terus diberi balasan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua orang sahabat dalam syurga. Dua orang sahabat ketawa, senyum masing-masing, ketawa antara satu sama lain. Nabi senyum melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seorang tu Islam, asal dia Islam, berperang fi sabilillah, dibunuh oleh seorang orang kafir, mati syahidlah sahabat itu. Kemudian orang kafir yang bunuh sahabat tu, dia masuk Islam, berperang, mati syahid juga dibunuh, bertemu dalam syurga, masing-masing ketawa. Nabi melihat senyum saja. Yelah kerana syurga. Kata, kau dulu bunuh aku ya. Lepas tu kau Islam, kau mati kena bunuh macam aku. Masing-masing tahu. Nabi lihat senyum saja. Sekejap saja hidup mereka. Ini 4 golongan yang Allah tempelak ini. Semuanya alasan tak sempat ibadat, tak ada masa nak ibadat. Apa Allah jawab? Maka dalil dia diambil dari Nabi SAW. Nabi masing-masing. Pertama, Allah seru pada hari kiamat segala raja dan segala orang kaya-kaya, tak kisah ada pangkat jawatan apa jabatan, pangkat tinggi-tinggi, dipanggil, tanya apa jua yang melalaikan kamu daripada ibadat, mengabdikan diri pada Allah SWT, tidak beribadat pada Allah, tak ibadat engkau. Mereka jawab, sungguhnya Allah menganugerahkan ia akan kami kerajaan dan kekayaan, maka jadilah sibuk daripada ibadat kat dunia ni, tak sempat nak ibadat, nak apa-apa semua. Alasan begitu, sibuk sana kemari, sana sini, tak sempat ibadat. Nak sembahyang jemaat pun tak sempat, nak sembahyang waktu pun hasil tak sempat aja. Nak sedekah pun tak sempat, nak baca Quran pun tak sempat. Padahal ibadat tu bukanlah payah sangat. Allah tempelak mereka tu. Kamukah yang lebih besar, atau kerajaan Sulaiman atau kerajaan Nabi Daud ke yang lebih besar? Mereka jawab, kerajaan Sulaiman dan Daud dua lebih besar daripada kerajaan kami. Kalau gitu, kata dia, suara tu lagi, jika demikian, apa jua yang boleh buat kamu lalai ibadat, susah nak ibadat? Apa susah? Seakan naik kereta pun tengah jalan lagi ni, kalau tak ada masjid, ingat semayang semestinya di masjid ke, ataupun mesti singgah di surau tu berjalan ke? Tak ada. Tepi jalan berhenti, ada air apa kat parit ataupun anak air je, ambil semayang, bentang sejadah tengah jalan, ada rumput, tak tahu kiblat, handset ada kiblat. Nak baca Quran payah ni, orang macam nak ambil semayang. Dalam Quran boleh set, download Al-Quran, tak nak dia baca, tak ada alasan. Dalam zaman sekarang lagi tak ada alasan kata nak ibadat depan Allah SWT. Ini yang berbesar raja semua, kerajaan Nabi Sulaiman sendiri beribadat, Nabi Daud AS sendiri beribadat, anak beranak jadi raja beribadat, orang besar-besar. Tak boleh jawab.
Yang kedua, panggil satu golongan lagi, dibawa oleh malaikat yang tak boleh ibadat, yang kena balak, kena sakit, yang macam-macam, macam kita lah, gout, stroke, macam-macam lagi, itu ini sakit. Yang kena balak dan kesakitan, ditanya, apa sebabkan kau tak boleh ibadat, lalai dari ibadat, susah sangat nak ibadat? Ditanya semua. Sampai Quran pun tak boleh baca kau gini, apa sembahyang jemaah pun tak boleh, nak puasa Ramadan pun tak boleh, macam-macam, nak sedekah pun tak ada, padahal kau orang kaya. Macam mana kau kena balak? Oh, susah kata, sakit gini macam mana gini, sakit macam mana lah nak bangun gini, nak ambil semayang payah gini, macam-macam. Memang itulah alasan pada hari kiamat. Tetapi pada hari kiamat tidak ada alasan. Apatah lagi orang kafir. Waktu dalam Quran tu, ya ladzina kafaru la ta'tazirul yaum, yang kamu alasan uzur hari ni, jangan alasan uzur pun macam pada hari kiamat. Yang kena balak ni, sakit apa semua gini, macam-macam, musibah macam semua, kenapa tak ibadat? Macam-macam. Tanya mereka, kamukah yang lebih teruk daripada kena balak, ataupun Nabi Ayub AS yang lebih teruk kena balak? Mereka jawab, Nabi Allah Ayub yang lebih teruk kena balak daripada kami, kata dia. Dijawab oleh suara daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu, mengapa kamu tak ibadat? Nabi Ayub buat ibadat, Nabi Sulaiman buat ibadat, Nabi Daud buat ibadat, Nabi Ayub sakit tu pun dia beribadat, boleh beribadat? Tak boleh jawab. Dekat dunia ni orang kalau beri alasan macam-macam. Orang tua kata banyak songel, banyak cekadok, banyak kerenahnya, banyak macam-macam. Wah, dia tu payahlah, dia tu payahlah. Dia tu payah. Dia tu tak payah nak pergi kat dia tanya. Itulah fashion dia. Di akhirat jawablah alasan terdepan Allah SWT. Tak ada alasan. Macam budak sekolah tu semayang, kenapa tak buat telekung, tak begini? Kawan saya pun tanya, depan Allah boleh ke jawab macam gitu? Diam dia. Sakit lagi mudah ibadat. Semayang duduk aja boleh, tak boleh semayang. Bagi seperi ni ada boleh ambil semayang mudah. Duduk aja. Tak boleh baca Quran dengan wuduk gini, boleh baca tafsiran dia. Dalam handset pun ada. Kalau nak puasa apa gini, duduk rumah aja. Apa ada kerja apa-apa, tak perlu apa-apa, tak lapar pun, modal tak ada. Puasa cuma tak makan je, modal apa, tak makan je. Kan katakan haji tu nak ada, katalah mampu pergi haji gitu. Kalau sakit pun, kursi roda pun ada, orang pikul naik, ada upah je, boleh pergi. Kena pula dalam masjid haram tu ada apa tu yang kereta 4 roda tu, lagi senang, orang tua pernah handle juga. Wah, main suka dia. Atas aku tawak kata dia. Dia naik kereta saja. Pak Haji dan Mak Haji naik kereta je. Kita jalan kaki belakang ni mandang je. Oi. Yang ada kerajaan, jawatan tinggi, yang sakit dibawa kepada Nabi Ayub alaihissalam. Yang ada kerajaan, siapa raja, siapa menteri, orang kaya semua, ambil Nabi Sulaiman, Nabi Daud sebagai debat. Contoh, tak boleh jawab. Yang ketiga, Allah panggil siapa yang rupa elok-elok, yang rupawan, jadi tawan, elok paras, rupa apa semua, yang handsome, yang apa semua, yang gagah perkasa ke,
Ya perempuan ni yang lawa jelitawan apa ni, yang apa lawa gini, tak kisahlah pergaulan apa semua. Yang lawa cantik tu tanya, engkau ni ikut golongan kau semua ni, kenapa tak ibadat? Apa sebab, apa menyebabkan kau tak boleh ibadat? Juga macam-macam. Dia kata, Allah beri kami elok paras kami, seru susah sini nak ibadat. Kalau dah make up lawa nak pergi sembahyang, malah jatuh lagi kan, habis make up patut nak lawa. Macam-macam lagi. Yang lelaki yang handsome ni apa gini segak, oh tak nak segan nak pergi sembahyang, susah nak sing-sing baju lengan panjang lawa lagi, oh nak sing-sing baju pakai apa ni, buka sofen lagi, oh payah macam-macam. Kita orang tu pun sama juga payah. Sama aja, muda tu sama payah aja. Engkau tak anda susah nak ibadat. Dan muka lawa apa gini terkenal, orang payah. Orang terkenal orang panggil sana, orang panggil sini, orang panggil sini, payah. Itu alasan dia. Tanya, kamukah yang lebih elok para rupa ataupun Nabi Yusuf yang lebih elok? Bawa Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka jawab, Nabi Yusuf lebih elok daripada kami, lebih handsome daripada kami, lebih cantik daripada kami ni. Habis apa yang buat kamu lalai ibadat? Nabi Yusuf juga ibadat. Tak boleh jawab. Diam. Nabi Yusuf handsome, lawa juga, ibadat. Yelah kalau orang muda tu, dara tu yang lawa jelita, orang muda handsome gitu, kalau dia ibadat kan elok hidup dia. Quran baca, zikir lagi, majlis ilmu, duduk, sedekah banyak ni. Kerja mungkin gaji tak besar, tapi semua ibadat elok, kan bagus macam gitu. Kemas hidup dia. Semua ibadat dia ada buat walaupun sedikit. Kalau ibadat tu kan baca Quran bukannya perlu banyak, sedikit saja pun cukup. Satu muka sehari boleh. Selawat pun kita baca 2-3 selawat pun dah boleh. Baca 5-6-10 kali pun satu selawat tu contohnya. Kita ambil selawat katalah tafrijiyah pun sehari 10 kali, 11 kali pun dah cukup. Ada ke selawat? Baca Quran satu muka pun dah cukup. Nak sedekah bukan perlu banyak. Orang kata jangan sedekah elok tak banyak, tapi banyak-banyak ada, banyak kali kan, banyak kali. Bawakan contoh Nabi Yusuf, semua tak boleh jawab. Yang handsome, ada orang lelaki kan kalau sikat rambut dengan jambul gini, nak ambil semayang, sayang rambut. Pasal apa? Ada luar ramai dia kan tengok aku, tak sedap pula. Enggak, itu alasan kau. Hadapan Allah jawab. Golongan keempat lagi semat. Orang fakir, orang miskin. Orang miskin ni kadang dia pandai jawab. Tak apalah jawab anak beranak li isteri dia ataupun orang yang sama sebaya dengan dia. Tak apalah, kami miskin fakir, tak apalah. Kami nanti kata Nabi, kami lah orang dulu masuk surga ni. Orang kaya tertahan di luar dihisap. Kena orang fakir ni masuk surga dulu, orang kaya tertahan di luar dihisap. Kena orang fakir dulu masuk. Itu fakir yang beribadat, yang buat baik kat dunia, buat amal-amal soleh. Orang fakir miskin macam gitu. Bukan orang fakir miskin, kalau fakir ibadat, miskin ibadat tak ibadat, penyangak lagi, penjahat, pencuri lagi, macam-macam. Kalau kampung tu kalau hilang barang orang, dia lah tu, padahal hidup fakir. Orang marah tangkap dia, aku walaupun gini-gini pun aku tak dosa gini, tapi aku dulu masuk syurga. Itu kata kau. Itu fakir yang beribadat, yang beramal soleh, yang baik, yang elok. Yang miskin yang elok, yang beribadat. Dia walaupun fakir di dunia tapi kaya di akhirat. Yang sekarang kaya di dunia, fakir di akhirat. Bagus kaya di dunia, kaya di akhirat lagi bagus. Kalau fakir di dunia, kaya di akhirat, fikir akhirat.
Cakap, apa sebab engkau susah nak ibadat, lalai nak ibadat? Dia jawab, ya Allah beri kami apa, miskin, fakir, gini payah semua, gini apa, gini payah, macam mana gini, anak-anak ramai, orang miskin anak ramai, orang kaya anak seorang dua orang aja, tak tahu kenapa. Orang kaya anak sikit, orang fakir miskin anak ramai. Rezeki anak-anak, kenapa tak boleh ibadat? Orang fakir miskin, engkau beri kami miskin, fakir, susah nak ibadat, gini-gini, macam-macam alasan. Allah tanya, kamu lebih papur, lebih fakir ke, atau Nabi Isa alaihissalam lebih fakir? Kita tahu Nabi Isa alaihissalam Nabi yang paling fakir sekali. Mana yang lebih fakir? Engkau ke atau Nabi Isa alaihissalam? Mereka tahu jawab. Nabi Isa alaihissalam lebih fakir daripada kami. Orang fakir sekarang rumah ada, walaupun tak rumah ada rumah. Tak negaya anak-anak pada handset, dah mendakat tahulah. Pelik-pelik. Kamu kah lebih fakir ataupun Nabi Isa lebih fakir daripada kamu? Nabi Isa lebih fakir. Tapi kenapa kamu tak ibadat? Apa yang buat kamu lalai dari ibadat? Sebab itu kata pengarang ini, kata dia, sesiapa barang siapa yang kena balak daripada segala balak yang amat sangat, tak kisahlah COVID-19 ke, balak sakit itu ke, ini ke, balak besar ke, dia dua, balak lawan dia rahmat. Balak kalau kena merata, semua kena. Orang alim kena, baik kena, raja kena, menteri kena, apa-apa kena, kaya kena. Balak kena merata semua. Semua kena. Mufti pun kena, apa semua. Tak balak sakit kan. Semua kena, tak kira siapa pun. Tetapi rahmat turun, dia pilih-pilih. Kalau malam-malam rahmat nak turun, Allah turunkan, pilih. Tengok orang ni semayang tahajud, beri doakan dia apa, doakan dia mohon apa, perkenankan. Kita semayang beribadat ini, perkenankan. Rahmat turun, pilih-pilih. Ini majlis ilmu ni orang di sini, sini. Bagi rahmat dia orang majlis ilmu. Pilih rahmat. Balak turun merata, semua kena. Satu dunia kena. Semua kena. Tapi rahmat turun, pilih-pilih. Itu kita kena ingat. Siapa yang kena balak daripada segala balak yang amat sangat, hendaklah diingatkan akan segala para nabi yang kena balak. Seperti yang demikian itu. Macam kita lah tengok orang sakit, Allah teruk, aku sakit gini. Cakap dia, Nabi Ayub lebih teruk daripada kau sakit ni. Biar dia diam, biar dia sabar, biar dia redha. Redha dengan sabar, redha lebih tinggi. Tak apalah, redha dia sabar cukuplah. Kadang orang ni, kadang bila dia sihat, kau main lagak je. Biar bagi dia sakit, dia tahu nikmat sihat. Biar sakit, biar dia banyak nyebut nama Allah. Kalau sihat tu kan teruk, cakap kotor, yang mencarut lagi ni. Kadang orang tua pun lebih kurang je. Dah makin tua makin kuat mencarut je. Dia kena sakit, baru sebut Allah. Allah, Allah. Dah sakit baru sebut nama Allah. Kalau sihat, tak sebut langsung nama Allah. Bagi sakit, sebut nama Allah. Cakap Allah, ya Rab. Allah cakap, la baik, ya hamba-Ku. Dah ingat pun kau akan aku. Kalau tidak, kau main lagi lagak. Kalau sihat, kau main angkuh, sombong. Kena sakit, baru tahu. Sebab tu dia beri sakit supaya tahu nikmat sihat. Dia beri lapar, tahu nikmat kenyang. Dia beri sihat, tahu nikmat sakit. Maka adalah kekayaan dan kepapaan itu daripada fitnah juga. Fitnah maknanya cobaan.
Kaya, cubaan Allah. Fakir, cubaan Allah. Engkau handsome, cubaan Allah. Engkau jelita apa ni, rupawan, apa semua, cantik apa semua, cubaan Allah. Ujian Allah, fitnah, cubaan. Lihat engkau, angkuh ke tidak? Engkau ibadat ke tidak? Engkau sombong ke tidak? Engkau pemurah ke tidak? Fakir, engkau ibadat cara fakir. Kaya, engkau ibadat cara kaya. Jawatan raja apa semua, menteri apa semua, engkau beribadat cara mereka. Sakit, biar cara orang sakit. Orang sakit lagi senang ibadat. Semayang kalau tak boleh diri, duduk sakit demam punya, duduk lagi senang, sedap. Duduk tunduk kejap rokok, tidak, sujud sikitnya, dah siap, lagi senang. Saya macam gini pun nampak kecil ni, bila kena demam tak ada bangun. Bila semayang duduk, tak ada bangun duduk. Oh, rasa nikmatnya semayang sambil duduk. Kalau tidak, kita mana boleh semayang sambil diri kalau semayang fardu. Oh, nikmatnya semayang duduk. Sekejap dah siap. Apa semua tu yang ada nikmat tu, semua ujian Allah. Dalam bahasa Arab panggil fitnah. Fitnah tu cubaan, ujian. Engkau diberi kepapaan, macam mana kau ibadat? Engkau diberi kekayaan, macam mana kau ibadat? Engkau diberi rupawan, apa handsome semua tu, macam mana kau ibadat? Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa Nabi doa? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghani wal faqri. Ya Allah, semuanya aku berlindung daripada-Mu, daripada fitnah kaya dan fakir. Fitnah kaya, minta berlindung. Kaya tu fitnah. Tak kaya seorang tak ngaku kaya. Dan miskin macam Nabi Isa tu. Saya bukan orang kaya Ustaz. Habis saya orang mewah aja. Tak ngaku, tak nak sebut kata kaya tu. Mewah, apa yelah, okeylah ni hidup ni tadi, okeylah. Kaya tu. Tak ngaku kaya lah rasa kau lah. Ya Allah, semuanya aku berlindung daripada fitnah, cubaan kaya dan cubaan fakir. Naklah kita mengambil ibarat dan nasihat dan insaf daripada mendengar cerita Nabi Isa alaihissalam. Ini kalau siapa susah, fakir apa begini, naklah sabar bertenang, terima dengan apa yang Allah beri itu, dengan fakir itu sebagai kurnian Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara fakir ini pun ini ke ibadat, senang. Fakir tak ada harta, tak ada tuntutan sedekah. Fakir tak ada apa-apa. Kalau hisap hari kiamat, dia ahli ibadat fakir. Tengok, dia orang fakir semua ni. Malaikat cakap ni, malaikat orang fakir ni. Dia ibadat semua ni, elok bagus ni. Semayang okey semua ni. Tengok sedekah dia. Fakir tak ada sedekah, tak kira. Apa lagi ni, tak ada apa semua lagi ni, tak ada. Masuk. Tak check and go. Klik, masuk. Yang kaya ni, nanti, kita tepi. Ini yang ni mana kau dapat ni. Walaupun benda tu halal, kita dapat betul harta tu, dikira hisap juga. Sebab tu harta tu halal. Harta tu halaluha hisab wa haramuha azab. Halaluha hisab. Kalau kubra ujung. Wa haramuha azab. Tu dia. Halal hisab, haram azab. Dua-dua susah. Ni harta. Fakir lagi senang, tak ada apa, settle. Bahawa Kadri insaf dengar cerita bahawa Nabi Isa AS tu amat miskin, fakir. Tak ada apa, ada selai jubah dan satu kendi untuk cedok air dan satu sikat rambut. Nabi Isa AS. Satu masa dia mandi dekat sungai,
Dia mandi, lepas mandi pakai jubah dia, dia minum air pakai kendi, cedok minum air sungai pakai kendi. Dia lihat ada seorang lelaki sebelah dia minum pakai tangan, cedok pakai tangan minum. Dia tengok, oi, air ini kira aku ada harta juga. Dia tak ada, buang kendi. Begitu sekali. Macam kita minum, aku pakai cawan, orang pakai tangan je, buang. Pasal apa? Lagi lebih susah dari aku. Hilang satu harta dia, kendi. Lepas tu sikat janggut, sikat rambut, sikat janggut, pakai sikat janggut. Orang lelaki ada janggut kalau bersepah, bela betul dandan. Orang yang ada janggut jambang tu kan bersepah rupa, risau orang tengok. Dandan sikit, elok sikit. Kalau janggut yang sunahnya pegang gini, gunting, dia secekak gini, pegang, gunting. Itu sunah dia. Okay. Kita yang panjang tu, bocah orang ikut mazhab Hanafi tu panjang, bela. Kalau kita Syafi'i gerak tu, sunah gitu je. Kat panjang pun dia lawa sikit, dandan lawa sikit. Kalau tengok risau orang. Betul kata orang, rupa bersepah, dandan sikit, elok sikit. Isteri tegur suami, awak ni pegang jambang ni elok-elok sikit, yang hias. Elok-elok sikit. Kita tengok ulama tu, itu kan kemas mereka tu. Nabi Isa tengok disikat, pakai sikat janggut semua. Dia orang lelaki sebelah tu sikat pakai jari ni, genggang hanya sikat pakai jari, janggut dia gitu aja. Tengok, ada lagi orang dia buang sikat, tak ada lagi harta dia, tinggal jubah aja. Jubah kalau buang apa nak pakai? Begitulah. Apa kata Nabi Isa? Walaupun dia fakir, aku kaya, kata dia. Kenderaan aku, kaki aku. Air aku, sungai. Tempat kediaman aku, gua, celah batu. Makanan aku, buah-buahan hutan. Senang. Nabi Isa AS. Rumah gua. Apa lagi yang ada kata dia? Mewah kata dia. Dia kata, apa lagi kekayaan yang lebih daripada ini? Mudah. Macam dulu, Profesor, ikan kat sungai banyak, kat paya banyak ikan juga. Air perigi banyak, tak payah bil bayar perigi. Masuk pipe, timbus perigi. Perigi itu air mineral semua jadi. Bagus. Air yang ada mata air dekat perigi itu, dia lalu ke akar-akar, mungkin akar kayu, dia jadi ubat. Dia orang muda pula, timbus mak. Pipe ada, timbus. Dah. Penyakit lepas tu. Perigi tu bagus. Kita mandi tengah malam sejuk tak kisah, cedok atas panas. Tengah hari mandi, cedok yang bawah sekali, dia sejuk. Petang-petang ambil yang tengah, pertengahan. Itu perigi sistem dia. Mandi tengah malam buta pukul 3 pagi pun tak kisah. Pukul 2 pagi mandi. Orang tak sejuk? Tak. Cedok atas. Tengah hari mandi sekejap, cedok paling bawah boleh sejuk. Begitulah Nabi Isa AS. Apa lagi yang ada kekayaan lebih daripada ini? Kata? Semua dah ada. Maka Nabi Isa kata Bani Israel, hei Bani Israel, makan olehmu roti sa'in, roti yang biasa tu, gandum buat sendiri, kata dia, dan bawang hutan. Bawang hutan ni apa ni? Bawang hutan ni entah agaknya lemba apa. Lemba apa semua yang ada kat hutan tu. Tak tahu yang boleh makan. Dan jangan kau makan roti gandum biasa sedap, nanti lupa dia. Dan bahasanya kamu tiada dapat membawa syukur akan nikmat itu. Kadang-kadang kita dengar kita bawa kemewahan yang banyak tu, kadang kita lupa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang susahnya. Yang banyak kita nikmat kita ambil, yang syukur sedikit. Sepatutnya nikmat dan syukur ni sama banyak, tapi kita syukur sedikit, nikmat banyak. Kurang bersyukur, tak seimbang. Maknanya ada harapan dihisap, diazab. Kenapa? Kita kurang bersyukur. Dapat nikmat, apa nikmat? Bersyukur.
Bila dapat nikmat tidak bersyukur, kita terhutang dengan nikmat. Kenapa? Hutang apa? Tidak bersyukur. Kerana apa? Ada ayat Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Wala in kafartum, ini kufur nikmat. Inna azabi la syadid, azab aku dahsyat. Susah. Sebab tu orang fakir tu mudah, tak ada apa-apa. Syukur dengan fakir apa yang ada je. Dapat apa yang ada, makan sikit hari ada. Makan sehari sekali je, tengah hari je apa yang ada. Syukur nak makan. Tak ada benda lain lagi yang perlu disyukur dari keliling dia. Sedikit saja. Tak apa. Kurang tuntutan syukur yang dihalakan kepada orang fakir tu. Tapi syukur dapat hidup dengan nikmat iman dan Islam. Okeylah tu. Tetapi kita yang serba mewah ni, yang dulu pakai perigi dah pakai paip, yang rumah apa semua dah, rumah batu semua dah. Dulu pakai pelita semua, dah ada elektrik. Dulu pakai ubat nyamuk, pakai sabut kelapa, bawah rumah berasap, nyamuk lagi, pakai lambu. Sekarang dah tak kisah lagi dah okey. Dulu jalan kaki ataupun naik basikal paling kurang, sekarang dah ada kenderaan, anak-anak semua kereta, tak muat parking kat rumah. Tak bersyukur je kita. Memang layak diazab. Kalau ditanya dengan Nabi ni kita, sekarang kita tanya Nabi kita sini. Kita Nabi Isa mana susah? Hoi, Nabi Isa lagi susah. Dah tak boleh jawab kita. Ini aja. Nak handsome, bukan handsome juga. Ibadat. Selamat juga aku ibadat tu, tak apa dah. Sakit. Engkau sakit demam kau semayang tak? Kau ibadat juga. Rasa-rasanya semayang juga tak tinggal je. Selamatlah kau. Kena muhasabah. Apa yang ada syukurlah. Walaupun kita susah sakit syukur. Itu cubaan Allah SWT. Kaya cubaan, miskin fakir cubaan, handsome cantik apa semua cubaan juga. Sakit pun cubaan. Kalau sabar sakit apa semua, sabar saja. Dapat pahala. Pahala apa? Pahala sabar. Dapat okey. Kamu sungut apa sini, marah apa, banyak dosa marah saja. Begitulah tuan-tuan. Dedah pada kita, buka minda kita. Di akhirat tidak ada alasan. Dekat dunia ni memang banyak cekadak, banyak songel. Dekat sana bawalah cekadak engkau, bawalah songel engkau, bawalah ke sana. Memang kenalah. Sana neraka. Tak boleh jawab juga. Begitulah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semuanya kita mudah dan kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah beribadat dan menjalankan hidup dengan cara ibadat kalau mana yang kita boleh mampu dan mana yang boleh kita bersyukurlah dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan kepada kita. Dan kita ingat bahawa hisap nanti mungkin mudah-mudahan kita taklah seruk mana pun walaupun kita dihisap, mudah-mudahan begitu, dan hisap dengan cara hisap yang mudah insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allah faqihna faqih ahlana wa dzurriyyatina fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati.